اللهم صل على سيدنا محمد. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihati bilqabul wa tamam kulla sul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada fasal berkenaan dengan rukun-rukun solat. Baik. Jadi pada pertemuan kita yang semalam kita telah membincangkan beberapa fasal, iaitu yang pertamanya ialah tentang apa? Tentang haid, nifas, dan kita tambah sedikit berkenaan dengan istihadah. Kemudian kita masuk kepada perkara-perkara yang diuzurkan. Diuzurkan untuk ketinggalan solat, yang mana dia tidak berdosa dengan sebab dia tak solat, dengan sebab dua benda. Kemudian kita cerita tentang syarat-syarat sah. Baik. Jadi bila kita cerita tentang sesuatu ibadah ni tuan-tuan, antara benda yang penting yang kita semua perlu tahu ada 3 benda. Dalam mana-mana ibadah pun sebenarnya di sisi fiqh, concern yang paling utama ada 3. Okey, apa dia? Pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga perkara yang membatalkan ibadah tersebut. Jadi bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bincang sesuatu ibadah, perkara pertama yang kita nak tahu 3 benda ni. Apa syarat sah dia? Yang kedua, apakah dia punya rukun dia? Dan yang ketiga, apakah dia punya perkara-perkara yang boleh menyebabkan ibadah tadi ni batal, supaya kita boleh jaga daripada terbuat perkara yang boleh membatalkan ibadah tersebut. Jadi saya macam bila contoh ada orang minta buat kursus solat kan, bila orang minta buat kursus solat setengah hari, sehari, sebenarnya tuan-tuan tak cukup. Masa tu tak cukup. Kita nak cerita panjang dengan masalah-masalah yang pelbagai kan. Jadi apa yang saya buat biasanya? Biasanya saya buat apa? Saya akan terangkan 3 benda ni je. Iaitu apa dia? Iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat sah, rukun, dan juga perkara yang membatalkan ibadah tersebut. Kita tahu 3 benda ini sebenarnya dari sudut fiqahnya dah cukup. Tetapi penyempurnaan kepada ibadah tersebut, kita perlulah tahu benda-benda yang sunat. Kan, kita kena tahulah benda-benda yang sunat. Kemudian, dan nak mengelakkan daripada berkurangnya pahala kita kenalah tahu benda-benda yang makruh. So total semua ada 5 perkara. Jadi benda ini yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita kena highlight kan, yang kita nak belajar dalam sesuatu ibadah. 3 yang utama, 2 lagi ini ialah kita panggil suplemen. Suplemen yang penting lah. Suplemen yang penting, bukanlah suplemen yang kita boleh nak tak nak pun tak ni kan. Kita nak ibadah kita sempurna. So nak sempurna kena ada suplemen dia. Tapi kalau tahu suplemen pun tak guna kalau dia punya asas dia. Kalau dalam bab makanan ni kita kata apa, makanan ruji tu tak ada. Kita makan vitamin C tapi nasi tak makan kan, kita tak akan sihat juga.
kan. Makan vitamin C kan, telan lah 10 biji pun kan, kita takkan sihat. Sebab apa? Sebab nasi, makanan ruji tu kita tak makan kan, roti ke nasi ke tak kisahlah. Tetapi makanan ruji tu yang memberi zat asas kepada badan kita tu kita tak ambil. Jadi sama juga macam ibadah, dia ada dia punya asas dia. Asas dia apa? Syarat sah dan juga rukun. Dan juga kita jaga diri daripada perkara yang menghalang sahnya ibadah tersebut. Okey, setelah jaga 3 benda ni, maka barulah kita nak tambah daripada rukun tu. Kita nak tambah apa? Kita nak tambah amal-amal sunat. Okey, kalau dalam sembahyang ni kita nak tambahlah sunat-sunat muakkad dia. Sunat muakkad, sunat apa? Sunat apa ni? Ab'ad kan? Sunat hai'ah. Okey, baru nak tambah. Kemudian nak jaga daripada perkara yang makruh supaya pahala kita, pahala ibadah tersebut tidak berkurang. Jadi fokus di dalam kitab Safinah kita ni sebenarnya dia apa yang saya sebut tadi, iaitu fokus kepada 3 benda. Syarat sah, rukun dan juga perkara yang membatalkan ibadah tersebut. Sebab itu semalam kita dah bincang tentang syarat sah solat. Kalau kita tengok dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni juga, kita tengok dalam kitab dia cerita apa? Syarat sah tayammum, syarat sah wudu dan mandi wajib. Kan? So dia dah cerita tentang syarat sah beristinja. Sebab apa? Semua itu ialah benda yang kita semua kena tahu. Benda yang bila kita nak buat benda tu kita kena tahu. Kalau tak tahu syarat sah, takut-takut kita buat ibadah tersebut dalam keadaan yang Allah Ta'ala tak terima, syarak tak terima. Maka kita buat tu rugi. Contoh solat tetapi waktunya tak masuk lagi kan, solat tak sah. Ataupun solat tak menghadap kiblat, solat fardu tak menghadap kiblat, dalam keadaan yang normal tak sah juga solat kita, dan sebagainya. So kena tahu, perlu tahu, wajib tahu syarat-syarat sah. Now sekarang kita nak masuk kepada rukun solat. Okey, yang ni semua orang insya-Allah saya yakin yang mana ikut kelas kita ni insya-Allah lah dah belajar kan. Okey, jadi ini cuma nak mengulang sajalah, Jadi kalau ada soalan tambahan boleh tanya insya-Allah. Baik. Jadi kata pengarang, bismillahirrahmanirrahim, qala syaikhunil musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin, wa qala faslun arkanus salati 17. Rukun-rukun solat itu ada 17. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dulu kecil-kecil belajar rukun solat ni ada 13. Tiba-tiba ada tambah lagi 4 kan. Jadi solat kita selama ni tak sah ke sebab berkurang rukun? Jangan risau tuan-tuan, sebenarnya dia ni khilaf saja. Dia ni masalah khilaf. Okey, khilaf dalam mazhab Syafi'i sendirilah. Baik. Isunya apa? Isunya macam ni. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Minhajut Talibin, beliau menyebutkan bahawasanya rukun solat ni ada 13. Yang inilah yang kita belajar daripada zaman dulu lagi. Okey, yang inilah yang kita belajar daripada zaman dulu, bahawasanya rukun solat tu ada 13. Okey. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab dia yang lain, nama dia Rawdatut Talibin, dia menyebutkan bahawasanya solat, rukun solat ini ada 17. 17. Jadi pengarang terutamanya ulama Hadarimah, ulama-ulama daripada tanah Hadramaut, Yaman, mereka ini berpegang dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Raudah. Jadi kalau kita tengok dia dalam Risalah Jami'ah, kita tengok juga dalam dalam kitab ni lah, Matan Safinah ni. Okey, kalau kita tengok dalam, tak silap saya, Yaqut pun sama juga. Okey, mereka memang tulis 17 rukun. Sebab apa? Mengikut Imam Nawawi juga, bukan ulama lain, ulama mazhab Syafi'i juga, bahawasanya ada sebanyak 17 rukun. Okey, jadi apa yang beza dengan 13 rukun ni? Bezanya pada apa? Mereka mengira tamak-ninah tu sebagai rukun yang terasing. Okey, mengira sebagai rukun yang terasing. Jadi disebabkan itu dia tambah lagi 4, iaitulah tamak-ninah pada rukuk, tamak-ninah pada sujud,
tamak ninah pada i'tidal, dan tamak ninah pada duduk antara dua sujud. Okey, so tambahan 4 inilah yang menyebabkan rukun solat tu jadi 17. Tetapi yang mu'tamadnya ialah 13. Sebab apa? Sebab tamak ninah ini dia bukan rukun yang terasing, tidak, tetapi dia ialah sifat, dia ialah syarat sah sesuatu rukun tersebut. Dia ialah syarat sah sujud. Jadi nak sah sujud kena ada tamak ninah. Jadi tamak ninah tu ialah sifat dan juga syarat sah sujud. Dia bukan rukun yang asing daripada sujud, tak. Sehingga kita perlu bilang dia dengan kiraan yang lain, tak perlu. Dia sebenarnya ialah sifat, ciri tentang sujud itu sendiri. So tak perlu bilanglah tentang rukun dia sebagai rukun yang terasing daripada sujud. Sebab tu sebahagian kitab dia tulis sujud berserta tamak ninah, rokok berserta tamak ninah, i'tidal berserta tamak ninah. Dia tulis macam tu. Okey, contohnya kalau tak silap saya di dalam kitab Muniyatul Musalli begitu. Okey, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu jadi bilangannya 13 sahaja. Tetapi apa yang dipilih oleh pengarang seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam Raudhah, kitab Raudhatul Talibin, kitab beliau yang sangat hebat, dan juga Minhaj. Jadi rukun dalam Raudhah tu disebut 17. Okey. Jadi ini sedikit background lah saya nak bagi faham. Janganlah perempuan risau, ya Allah selama ni solat saya 13 rukun je, ada 4 rukun tak buat. Dah berdosa pula. Dah bukan itu maksud dia. Okey. Ini hanyalah dia nak panggil khilaf pada lafaz saja perempuan. Khilaf pada cara memerhatikan, cara mengkategorikan, itu saja. Sebenarnya sama je. Benda tu sama. Baik, jangan risaulah. Baik. Selesai. Jadi dia kata al-awwalu an-niyatu. Okey, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama ialah niat. Nanti di belakang muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 65 nanti dia akan sebut tentang niat, macam mana nak niat dan sembahyang. Okey, dia ada tiga peringkat. Okey, so kita baca dulu. Okey, so dia perlu niat. Yang kedua, athani takbiratul ihram, melafazkan takbiratul ihram. Okey, jadi guru kami dia kata adalah kurang tepat untuk mengatakan mengangkat takbir, sebab kita tidak angkat takbir tu kita lafaz, cuma disunatkan mengangkat tangan ketika takbir. Gitu. Okey, supaya orang tak keliru. Jadi kalau ada orang dia solat tidak sah, sebab apa? Dia tak ucapkan, dia tak lafazkan takbir. Dia kena Allahu Akbar. Kalau sekadar angkat tangan di mulut tak lafaz, maka dia punya solat dia tidak sah. Okey. Dan niat tadi ni dia mesti niat ketika takbir tadi. Dia mesti niat ketika takbir. Okey, ketika takbir tu dia niat. Apa yang dia nak niatkan kita akan bincang pada muka surat 65 insya-Allah. Kemudian al-thalithu, yang ketiga, al-qiyam, berdiri alal qadiri, bagi yang mampu, fil fardi, pada solat fardu. Jadi solat fardu wajib berdiri. Maksud kata di sini untuk solat sunat, contoh ni kita buat tarawih kan. Perempuan tadi buat tarawih berapa rakaat? Okey, jadi kadang-kadang ada orang dia buat 8. Alasan buat 8 apa? Tak larat Ustaz, sakit kaki kan, nak buat 20. Okey. Okey, tak apa, kalau sakit kaki duduklah, solat duduk. Kan, solat duduk. Bukan tak boleh solat duduk. Ni solat sunat kan. Jadi solat sunat duduk. Rugi perempuan, rugi. Betul lah. Kita tidak memaksa. Kita tak kata bahawasanya yang buat 8 ni kurang iman ke apa, tak. Bukan. Cuma kita kata why not kita fully utilize. Kan, kita fully utilize kita punya masa Ramadan ni. Sebab nak buat tarawih ni Ramadan je. Kan. Nak buat tarawih ni Ramadan je perempuan. Kan, luar Ramadan tak ada tarawih. Okey, buatlah, menangislah air mata darah sekalipun, luar Ramadan tak ada tarawih. Tarawih ni hanya ada dalam Ramadan. Jadi kalau kita buat 8 je macam rugilah, rugi. Kita telah sia-siakan peluang yang Allah Taala bagi. Kan? Contoh macam ni lah, kita dalam exam. Ni contoh exam. Masa yang diberikan kepada kita 2 jam, kita sejam pun, kita dah sejam dah malas dah nak buat dah kan.
Contohlah, kecuali dah siap kan, tu cerita lain lah. Okay. Jadi gunakan peluang yang diberikan. Allah Ta'ala bagi kita masa terhad, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari je bulan puasa ni kan, bulan Ramadan ni berapa hari, 30 hari, 29 hari je. Jadi kita nak solat tarawih ni 29 malam je kan, 29 malam je. Tak ada sama ada 28 atau 29 malam je, tak ada yang malam ke-30, tak ada. Okay. So rugilah kalau kita tak ambil kesempatan untuk solat tarawih. Tapi bukanlah nak kata wajib 30, sorry, malam ke-30 tak ada pula. Ada 30 lah, 29 atau 30 malam lah. Okay. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, rugilah. Saya just nak sebut rugi. Jadi habis tu tak larat macam mana? Solat duduk. Solat duduk ni cadangan lah, cadangan. Allah, malu lah pula. Nak ibadah pun malu, payah lah. Nak dapat pahala malu kan. Contoh kan, nak bagi kita 1 juta tapi nak bagi dekat tengah-tengah orang ramai. Tak nak lah 1 juta ni kan, malu. Itu orang yang, minta maaf sebut lah, kurang cerdik lah. Kurang cerdik. Okay, nak malu apa kan? Kita nak dapat anugerah dari Allah Ta'ala ni kan, kita nak ambil kesempatan. Jadi solat duduk. Ni saya nak targhib ni kan, nak bagi semangat kat perempuan, tuan-tuan, untuk solat 20 rakaat. Sebab saya tengok zaman sekarang ni orang dah kurang sangat buat 20 rakaat ni kan. Kurang sangat. Memang minimum separuh lah. Bila separuh je dah, 8 je dah hilang separuh kan, daripada surau masjid tu kan. Sayang lah, sayang. Okay. Tapi tak apalah, masing-masing ada pilihan. Benda ni sunat, kita tak cerita pasal benda tu wajib. Cuma kita nak cerita pasal nak ambil peluang Allah Ta'ala bagi kan. Tapi kalau kita rasa kita tak nak, tak apalah, masing-masing punya pilihan lah. Itu kita punya apa, pilihan kita lah. Ibadah sunat kan, nama pun benda tu pilihan. Baik, selesai. Jadi berdiri, berdiri pada solat fardu jika mampu. Kalau tak mampu, solat duduk jugalah. Boleh solat duduk berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau duduk pun tak mampu, maka baring. Baring apa? Baring apa ni, mengiring kan, mengiring macam ni. Baring di atas lambung kanan. Kalau baring atas lambung kanan tak boleh, maka barulah baring terlentang. Okey. Selesai. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Yang keempat, membaca surah Fatihah berserta dengan bismillah. Okey, nanti dia akan sebut juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia akan sebut tentang masalah apa? Masalah tasydid dan juga tasydid dalam Fatihah nanti insya-Allah. Dan juga syarat-syarat Fatihah. Kemudian al-khamisu ar-ruku'u, yang ke-5 rukuk. Okey, rukuk. Yang ke-6 tumakninah fihi, tumakninah ketika rukuk. Yang ke-7 i'tidal. I'tidal ni apa? Jadi rukuk ni apa? Okey, berdiri tu berdiri tegak macam ni. Maksudnya ialah kita meluruskan tulang belakang. Itu maksud berdiri tegak. Okey, berdiri tegak. Walaupun kita bersandar pada dinding, yang mana kalau dinding itu hilang, kita akan jatuh. Itu masih nama berdiri. Tapi kalau dinding tu hilang, kita tak jatuh, tu tak nama berdiri. Maksudnya kita tengah bergayut tu. Jadi ini disebut dalam kitab Iqna. Ala kulli hal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu berdiri. Membaca Fatihah, pertama dia kena dengar pada diri sendirilah. Tak payah dengar sampai orang saf ke-5 ke-6 ke belakang kita kan. Tak payah. Kita dengar sendiri kita. Kalau kita ni orang makmum dan juga apa ni, solat munfarid lah. Kalau imam tak apalah orang nak dengar kan, itu tak ada masalah. Okey, tapi mesti dengar dan menjaga seluruh ni. Nanti dia akan sebutlah syarat-syarat sah apa ni, membaca Fatihah. Kemudian rukuk. Rukuk ni apa? Rukuk iaitu kita turun. Kita turun dalam keadaan yang macam ni lah. Sekurang-kurang rukuk, nanti dia akan sebut. Saya rasa dia ada ke? Ada syarat rukuk? Tak ada kot, rukuk tak ada. Syarat sujud ada. Rukuk ni dia punya syarat dia apa? Sekurang-kurangnya kita boleh sentuh kita punya apa ni, lutut kita. Itu sekurang-kurang rukuk. Tetapi yang sempurnanya ialah apa? Kita luruskan tulang belakang kita. Tulang belakang kita confirm memang akan bengkok kan. Dia tak mungkin straight semua straight terus patah lah kan. Tapi maksudnya apa? Kalau letak papan tu straight. Tu maksud dia. Okey. Kemudian tumakninah pada rukuk. As-sadisu tumakninatu fihi, tumakninah pada rukuk. As-sabi'u i'tidal, yang ketujuh ialah i'tidal, iaitulah berdiri tegak kembali seperti mana keadaan kita baca Fatihah, kecuali bezanya tangan tak perlu letak dekat
Tak perlu letak lagi dekat antara dada dan juga pusat. Okey, wa athamin tu'maninatu fi tu'maninah ketika i'tidal. Atas yang ke-9 sujudu marratain, sujud 2 kali. Okey, nanti dia akan bagi tahu tentang anggota-anggota sujud dan juga syarat-syarat sujud. Al-ashiru yang ke-10 tu'maninatu fihi, tu'maninah ketika sujud. Al-hadi ashar yang ke-11 julusu baina sajdatain, duduk antara dua sujud. As-sani ashar tumakninatu fih, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Al-thalisa ashar at-tashahhudul akhir, yang ke-13 duduk tasyahud akhir. Yang ke-14 ar-rabi'a ashar qu'udu fih, duduk ketika membaca tasyahud akhir. Duduk tu rukun. Okey, membaca tasyahud akhir itu rukun, dan membaca ketika duduk itu juga rukun. Dikira lain. Al-khamisa ashar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fihi, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya pada tahiyat akhir tu. Okey, ketika duduk tahiyat akhir tu. As-sadisa ashar yang ke-16 as-salam, bagi salam. As-sabi'a ashar tartibu, at-tartibu tertib. Okey. So yang ni saya baca laju je sebab apa, ini kita semua tahu. Okey, yang ni kita semua tahu. Okey, dalam kitab kita dia tak cerita, dia sebut, tengok nota kaki muka surat 63 tu. Dia bagi cerita tentang bacaan tasyahud yang ringkas dan bacaan tasyahud yang sempurna. Okey, baik. Kenapa dia cerita tentang bacaan tasyahud yang ringkas dan bacaan tasyahud yang sempurna? Sebab nanti kat belakang nanti dekat muka surat belakang, pengarang dia akan cerita tentang tasydid di dalam tahiyat akhir. Setelah dia cerita tentang tasydid dalam Fatihah, dia akan cerita tasydid dalam tahiyat akhir. Sebab apa cerita tasydid dalam tahiyat akhir? Sebab tahiyat akhir juga ialah rukun qauli. Jadi dia kena jaga masalah tu. Okey, dia kena jaga. Alright? Baik. Jadi di situ dia akan sebut bahawasanya sekurang-kurang tasydid dalam sekurang-kurang tahiyat ada berapa, kemudian tasydid dalam sesempurna tahiyat ada berapa. Yang tu yang dia akan sebutlah. Jadi sebab itu dalam nota kaki ni dia ada sebutlah bacaan tahiyat yang paling ringkas. Tu dia ada sebut at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, itu paling ringkas. At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Tu ringkaslah. Tapi yang sempurna yang kita biasa baca itulah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang lepas-lepas tu semua samalah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Bezanya apa? Ada alif lam dekat as-salam dengan tak ada alif lam kat salam. Kemudian ada tambahan al-mubarakat, as-salawat dengan at-tayyibat, yang tu tak ada. Tu beza dia. Dia pendek sikitlah. Dia jadi ringkas. Jadi kadang-kadang kita ni perlu baca ringkas. Kenapa perlu baca ringkas? Pertama antaranya wajib baca ringkas ni kalau masa tak cukup kan. Masa tak cukup. Kalau kita baca panjang-panjang menyebabkan kita akan solat luar dari waktu. Ketika tu kan tak boleh. Kan berdosa. Okey, so kita baca yang ringkas lah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab contoh kita sakit perut, dah tak tahan sangat kan. Jadi habiskanlah dulu solat, kemudian kita nak buang air ke, kita nak gentut ke, so bolehlah kita pergi dengan cepat dengan sebab kita dah baca seringkas-ringkas bacaan. Okey, selesai. Jadi kalau kita tengok di sini ada 3 riwayat. Okey, ada 3 riwayat yang disebutkan dalam kitab ni. Dalam kitab Hasyiah Baijuri. So boleh bacalah riwayat tu. Tapi yang kita dah buat ni sebenarnya yang sempurna lah. So itu kita beramal dengan apa yang kita dah belajar dari zaman dulu tu, itu dah terbaik dah insyaAllah. Okey, di sini dia sebut bacaan selawat yang paling ringkas, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang apa, bacaan selawat yang sempurna. Itu pun kita dah tahulah yang tu kan. So saya tak perlu bacalah yang tu insyaAllah. Selesai.
Faslun. Okey, tengok muka surat 65. Sekarang kita nak masuk bab niat. Nak masuk bab niat. Jadi tuan-tuan, niat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, niat ni dalam solat dia ada, okey, niat ni tuan-tuan nak mudah faham, buat peta minda. Niat ni dia ada 3 level dan ada 3 komponen. Okey, dia ada 3 komponen dan dia ada 3 level. Okey, boleh dapat 3 komponen dan 3 level. Okey, apa 3 komponen yang wajib ada? Bukanlah wajib ada, tapi yang maksudnya almost mesti ada lah. Okey, yang kalau tak ada ni, dia kira tak adalah niat tu, tak ada. Apa dia? Ada 3. Pertama, nama dia qasad. Okey, qasad. Yang kedua ta'arud. Yang ketiga ialah ta'yin. Okey, qasad ni juga nama dia ada, kita panggil apa? Qasdul fi'li. Tak apalah. Ta'arud ni ialah ta'arud ni ialah membezakan. Okey, ta'yin ni ialah menentukan. Ta'arud ni membezakan. Okey. So, dalam solat, dalam niat ada 3 benda. Pertama, qasad. Qasad ni apa? Qasad ni yang biasa kita sebut dengan ucapan usolli, ataupun dalam bahasa Melayunya sahaja aku solat, sahaja aku bersembahyang. Itu nama dia qasad, iaitu kita punya tujuan hati kita. Tujuan hati kita kan, kita nak buat apa kan, kita nak solat kan. Jadi aku sengaja aku sembahyang. Dalam bahasa Arab lagi pendek, mudah lah. Saya lagi senang bahasa Arab sebab apa? Pendek. Usolli. Kalau dalam bahasa Melayu tu usolli fardu, okey, usolli sahaja aku sembahyang. Dah 3 perkataan kan, panjang. Okey, so yang mudah dalam bahasa Arab lah usolli. Okey, itu pertama. Yang kedua ialah apa? Ta'arud. Ta'arud ni apa? Kita tentukan, kita bezakan solat ni sunat ke wajib. Usolli fardu ataupun usolli sunnatan. Tu. Itu nama dia ta'arud. Okey, ta'arud, ataupun kalau dalam kitab kita ni disebut niat fardiyah. Niat kefarduan tu, niat fardu. Solat ni fardu. Okey. Dan yang ketiga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah ta'yin. Ta'yin ni apa? Tentukan solat apa yang kita nak buat. Ta'yin ni apa? Solat apa yang kita nak buat. Solat duha, solat zuhur, solat awabi, solat witir, solat tarawih. Okey. Jadi solat apa yang kita nak buat. Jadi itu maksud dia ialah ta'yin. So 3 ini ialah komponen yang ada di dalam niat. Okey. Boleh faham 3 benda ni. Okey, sekarang kita nak cerita niat ni dia punya level dia. Dia ada 3 level. Jadi di sini dia sebut an-niyatu thalathu darajat. Niat ni ada 3 darjat. 3 darjat, 3 tingkatan. In kanat as-salatu fardan, jikalau solat itu solat fardu, wajiblah ada 3 komponen yang kita sebut tadi. Apa dia? Qasdul fi'li, meniatkan perbuatan. Dia sebut apa ni? Mesti yang pertama perbuatan solat tu wajib meniatkan 3 perkara berikut. Pertama, perbuatan solat. Okey, qasdu fi'li, perbuatan solat. Wa ta'yin, penentuan jenis solat yang ingin didirikan. Dan yang ketiga, fardiyah, fardu, kefarduan solat tu. Kena ada. Jadi maksudnya contoh nak solat fardu zuhur, kita kena ada usolli fardu zuhri. Ada 3 ni dah selesai. Kita dah dikira berniat dah. Dah niat sah dah, tak ada masalah. Okey, itu maksud dia. Usolli fardu zuhri, usolli fardu isya'i, usolli fardu maghribi, usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri. Itu yang diperlukan ketika solat fardu. Okey. Wa in kanat nafilah, kalaulah dia ini solat sunat muaqqatatan karatibatin, dia ni solat sunat yang berwaktu seperti solat sunat rawatib, iaitu solat sunat qabliyah ba'diyah kan berwaktu, sebelum solat, selepas solat kan, dia ada waktu. Au dzata sababin, ataupun ialah solat sunat dengan sebab, yang ada sebab. Contoh gerhana. Kita solat sunat, solat khusuf ni kan, bila apa berlaku gerhana matahari, gerhana bulan kan, disebabkan gerhana maka disunatkan solat. Okey. Jadi itu solat-solat yang ada penyebab. Okey.
Jadi dia kata solat-solat yang jenis macam ini wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Dia wajib dua benda. Kan tadi kan ada 3 komponen. Kalau solat fardu kena ada 3-3 tu. Kalau solat sunat yang jenis berwaktu ataupun bersebab ni, dia perlu ada 2 saja. Apa dia? Wajib qasdul fi'li, dia kena ada usolli wa ta'yini, dan dia perlu ada apakah solat yang kita nak buat. Contoh kita nak solat duha, maka perlu apa? Usolli duha. Cukup dah. Dia tak perlu ta'arud, dia tak perlu sebut usolli sunnatul duha, tak payah. Usolli sunnatul qabliyah zuhur, tak payah. Usolli qabliyah zuhur je. Usolli ba'diyah zuhur, usolli qabliyah asar, usolli qabliyah maghrib, usolli qabliyah isya. Dia tak perlu usolli sunnatul qabliyah isya, tak payah. Kalau buat tak ada masalah. Tapi wajib ke tak wajib? Okey, tak wajib. Usolli sunnatul duha, kita dah biasa kan usolli sunnatul duha, kan dia tak wajib pun. Tapi kalau kita buat boleh, tak ada masalah kan. Dapat pahala lah sunat. Okey, dapat pahala. Okey, tapi wajib tak? Tak wajib. Wa in kanat nafilah mutlaqah, kalaulah sunat itu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni banyak perempuan banyak tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Solat sunat mutlak, kadang-kadang kalau tuan-tuan perempuan biasa tengok saya dulu kecil-kecil, saya tengok buku ayah saya tu, ada buku solat jenis-jenis solat sunat kan. Saya tengok dalam buku tu ada 70 lebih solat sunat kan, jenis solat sunat. Banyak betul solat jenis solat ni kan. Ada buku tu saya tengok sampai 99 jenis solat sunat. Oh, power. Tapi bila kita mengaji kitab fiqh, solat-solat sunat ni ada belah-belah ada tak sampai lah. Paling banyak pun belah lah kan. Belah pun saya rasa tak sampai kan. Solat sunat qabliyah ba'diyah, kemudian solat duha, solat witir, tarawih, okey, solat raya, solat gerhana, solat istisqa kan. Apa lagi? Itu je lah. Kan. Ada lagi ke duha? Tak ada dah. Kan, ada. Okey, yang lain-lain tu yang lain-lain tu solat sunat wudu, solat sunat ihram, solat sunat apa, kudu musafar kan, kita balik daripada musafir nak pergi musafir, solat sunat apa ni ketika sebelum kena bunuh, solat sunat ketika mana kita lepas ambil wuduk, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat semua tu solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat taubat, kan. Tu kan banyak tu. Banyak nama-nama tu. Solat sunat tahajud, contoh. Okey, semua itu dia masuk bawah kategori apa? Masuk bawah kategori solat sunat mutlak. Okey, cuma kita bagi nama dia hajat sebab kita solat bila ada hajat. Sebab Nabi kata bila seseorang ada hajat maka solatlah dia berapa rakaat kan? 2 rakaat, 4 rakaat. Okey. Jadi di situ kita sebut ni solat hajat. Okey, Nabi kata kalau nak taubat maka solatlah 2 rakaat. Itu kita panggil solat sunat taubat. Nabi kata solat kemudian bacalah tasbih ni kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, baqiyatus solihat tu kan. Jadi kita pun panggil solat tu solat sunat tasbih. Nabi kata sunat sebelum orang pergi musafir tu solat dulu. Kita panggil solat sunat sebelum musafir. Jadi kita bubuh nama. Sebenarnya semua solat tu solat nama dia solat sunat mutlak. Jadi dia punya niat satu je. Wajaba qasdu fi'li faqat. Dia hanya wajib niat usolli. Usolli je dah selesai. Allah usolli dah kan. Tapi biasa kita sebutlah Allah usolli sunnata apa? Usolli sunnata sunnatul wudu kan. Usolli sunnatul wudu, usolli sunnatat taubah, usolli sunnatal apa ni hajat kan. Biasalah kita niat macam tu. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tu boleh saja kan. Tetapi yang wajibnya apa sebenarnya? Lafaz usolli itu saja. Bukan lafaz, niat usolli itu saja. Okey. Now sekarang dia sebutkan bawah tu al-fi'lu, fi'il ni apa? Kan dia sebut qasdul fi'li, dia sebut dah usolli. Wa ta'yinu zuhran au asran wal fardiyatu fardan. Tu. Jadi kita sebenarnya dalam niat ni tuan-tuan, yang wajibnya hanya ada 3. Usolli fardu zuhri. Kalau kita makmum tambahlah satu lagi. Ni cerita solat secara umum lah, tanpa tengok kepada berjemaah ke tidak kan. Kalau tak ada jemaah maka 3. Kalau ada jemaah dan kita ni makmum maka kena ada 4 lah makmuman.
Kalau jamak qasar pula, qasar lah, kena tambahlah qasran, tu baru jadi 5. Kalau tak dia 3 je. Kalau qasar solat seorang-seorang, dia qasran ataupun raka'ataini, itu. Okey, tapi kalau tengok pada asal 3 saja. Jadi sebab itulah yang lain-lain yang kita belajar waktu kecil tu apa? Yang tu sunat. Bagus kalau kita dah biasa buat dan kita okey, tak ada masalah, tak ada, bagus. Jangan tinggal, teruskan amal. Usalli fardu zuhri 4 raka'atin adaan mustaqbalal qiblah lillahi ta'ala. Yang tu terbaik. Okey, tu semua sunat kan? Apa dia? 4 raka'atin, berapa rakaat? Okey, adaan, tunai ke qada. Kemudian menghadap kiblat, mustaqbilil qiblah lillahi ta'ala. 4 ni hukum dia sunat. Kalau kita tak sebut pun tetap solat kita sah. Kalau kita tak sebut pun solat tetap sah. Sebab apa? Hukum dia sunat saja. Tapi kalau buat, dapat pahala tambahan. Cuma ni poin penting saya nak bagi tahu. Jangan kita sebab nak buat benda sunat menyebabkan kita jadi was-was. Ni Allah, astagfirullah, tak masuk kan? Allah, tak boleh. Ulang lagi kan? Sampai imam dah nak rukuk barulah kan? Jadi benda tu ni was-was kan? Ni was-was. Sebab apa? Sebab dia duk baca niat tu panjang-panjang dan dia tak boleh nak fokus dan sebagainya. Sebenarnya simple je. Usalli fardu zuhri, dah selesai. Kan? Usalli fardu zuhri, selesai. Jadi Allah usalli fardu zuhri wa akbar, tak lama pun kan? Tak lama pun, 2 saat je, 3 saat, 1 saat je kan? Allah usalli fardu zuhri wa akbar, lama ke? Tak lama. Jadi dia masalah lama tu bila apa? Buat benda sunat. Allah usalli fardu zuhri, zuhur berapa rakaat ni? Alamak kan? 4 rakaat dalam bahasa Arab apa pula? Dia fikir bahasa Arab pula. Jadi niat ni ialah kesedaran kita, istihdar, menghadirkan apa yang kita nak buat, bukan baca kan? Dan yang kita perlu hadirkan 3 benda ni je kan? Usalli fardu zuhri kan? Ketika kita berdiri tu, okey, awak berdiri sebab apa? Nak aerobik? Tak, saya nak semayang. Okey, awak nak semayang apa? Saya nak solat fardu apa? Zuhur. Okey, jadi ketika takbir tu, Allah, saya nak solat fardu zuhur wa akbar, dah. Macam tu je niat kan? Jangan payah-payah. Kenapa kita Allah Parkinson kan? Jadi ni masalah kan? Dia jadi was-was. Akhirnya sampai ketua, daripada muda macam tu sampai ketua. Asal was-was ni, asalnya dia ialah wara'. Sidi Ahmad Zarruq disebut kan, asalnya benda ni ialah datang daripada dia nak wara'. Dia nak wara' kan, nak jaga betul-betul ni semua ni kan. Tetapi akhirnya jadi was-was dan akhirnya hilang kan? Hilang rupa agama tu, hilang. Okey, hilang rupa agama tu, sehingga kan kita kata ini Nabi, zaman Nabi pun sahabat tak ada macam ni kan? Sahabat tak ada macam ni. Tengok Imam Darimi sebut dalam kitab Bahjatul Mahafil kan? Dan di apa ni, di quote ibarat tersebut dalam Tarsyih Mustasyidin kan? Dalam Tarsyih Mustasyidin karangan apa ni, Alawi Saqaf kan? Syekh Alawi Saqaf Al-Habib Alawi As-Saqaf, apa ni, dalam kitab Hasyiah Tarsyih dia, dia bawa lah pendapat Imam Imam Darimi ni. Masalah ni dia kata kalau sampai kita was-was dan sebagainya, ini bukan daripada Islam lah. Dia mudah ceritanya, ni bukan daripada Islam. Ni bukan, agama tak ajar sampai macam ni. Okey, jadi sebab itu kalau dalam kitab tu dia kata apa, kalau susah sangat taklidlah mazhab lain. Susah sangat bab niat ni kan, taklidlah mazhab lain. 3 mazhab lain kan, 3 mazhab lain kata boleh niat sebelum ketika kita berdiri tu, sebelum 2-3 saat sebelum nak takbir tu, kita boleh niat sebelum tu, sebelum angkat takbir tu boleh. Dia kata taklid lah kalau dah memang was-was. Sebab apa? Kalau dia dengan sebab itu menyebabkan dia solat susah, menyebabkan dia malas nak solat, lebih baik dia taklid mazhab lainnya. Sebab yang lebih penting pada dia dan bagi dia ialah solat, bukannya bersibuk dengan sebab nak menepati mazhab Syafi'i ni kan. Sebab ni puan-puan, tuan-tuan kena faham. Saya selalu sebut benda ni dalam kelas kan. Kita beramal dengan mazhab. Sebab apa? Ini untuk kita berpegang dengan manhaj, metodologi, biar kita punya amalan sistematik. Tetapi kita nak kata
agama ini lebih besar daripada mazhab. Islam lebih besar daripada mazhab. Jadi kalau dengan sebab kita nak berpegang dengan mazhab, hilang kita punya keislaman tu. Bukanlah hilang Islam, tapi maksudnya menyebabkan kita ni susah nak beramal. Sedangkan ada lagi pendapat-pendapat lain yang kita boleh berpegang, maka berpegang. Dan benda tu ulama kita Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dalam kitab Tarsyih tu dibawa syair yang dinukil, yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah zaman dia tu, ketua ulama mazhab Syafi'i di Mekah zaman dia tu. Dia bawa cerita masalah waswas ni lah, kan. Orang waswas dalam masalah najis, maka dia kata taklid lah dengan mazhab yang ringan dalam bab najis. Orang waswas masalah air, taklid mazhab Maliki yang kata air mustamal ni tak ada. Orang waswas dalam masalah ni, taklid mazhab Hanafi. Orang yang waswas, dia sebut sebab apa? Yang penting hang beramal. Yang penting orang beramal. Okey, tu poin penting. Memang asal kita suruh orang berdisiplin. Mazhab ni, kenapa kita mengaji kitab ni? Itu poin dia. Kita mengaji supaya kita ada disiplin, tuan-tuan. Tetapi kalau dengan sebab itu menyebabkan kita ni susah nak faham, ya, ada orang Allah Ta'ala uji. Saya ada jumpa 2-3 orang was-was teruk. Kalau masuk toilet tu, kita dah habis semayang, dia tak keluar lagi toilet. Saya ada toilet tu dia cuci dulu, satu toilet tu dia cuci, kan. Dia punya was-was tu teruk. Kita berdiri, kita solat sama-sama dengan dia rakaat pertama tak habis lagi. Punya teruk, Fatihah dia tak habis dan sebagainya. Jadi ini dah hilang. Dah kita panggil apa? Agama ni nampak susah pula. Okey. Betul, agama kita jangan bermudah-mudah dengan agama. Agama ni mudah. Walaupun kita kata jangan bermudah-mudah dengan agama, tetapi jangan sampai menyebabkan masyaqqah, kan? Masyaqqah, susah sangat, apa benda teruk sangat ni. Bukanlah kita kata semua benda dalam agama ni mudah. Tak, kena mujahadah. Ada benda yang susah. Okey, kena mujahadah lah sebab nak dapat syurga, kan. Memang kena mujahadah, tapi benda ni nampak teruk sangat, kan. Orang lain okey je, takbir Allahu Akbar okey je, kan. Ada orang yang lagi simple, Allahu Akbar okey je, kan. Tu niat mantap lah. Tapi ini Allah tak jadi, Allah tak jadi, Allah jadi dah rosak lah. Dah rosak dia punya ibadah dia tu. Okay, tuan-tuan. So benda ni kenapa saya hurai masalah ni panjang, supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni tak kita tak termasuklah daripada golongan ni, so saya biasa highlight benda ni, penting. Okey, selesai. Faslun, kita masuk muka surat 68. Faslun syurutu takbiratul ihram. Ni syarat-syarat takbiratul ihram. Baik, tuan-tuan, ini keindahan buku ni. Keindahan buku ni apa dia? Dia senaraikan kepada kita syarat-syarat sebahagian besar daripada rukun-rukun solat yang dalam kitab lain tak sebut. Bukanlah tak sebut, dia hanya sebut dalam cara sepintas lalu, bukan sepintas lalu, detail juga. Cumanya dia tak susun. Dia tak susun sehingga kita nampak, oh rupanya ini syarat yang maksudnya kalau tak ada ni tak sah sembahyang. Tu maksud dia. Tak sah ibadah, tak sah rukun ni yang boleh menyebabkan tak sah sembahyang. Jadi kita ni dia sebut setiap rukun ni dia punya syarat-syarat dia. Okey, dan dimulakan dengan takbiratul ihram. Apa syarat takbiratul ihram? Syurutu takbiratul ihrami 16. Ada 16 syarat sah takbiratul ihram ni, tuan-tuan. Okey, syarat-syarat takbiratul ihram ni ada 16. Siapa yang sebelum ni dah biasa dengar dah, kan. Kalau yang dah pernah belajar kitab Safinah tak apalah. Yang tak pernah belajar ni tapi dah pernah dengar, takbiratul ihram ni ada 16 syarat. Siapa yang biasa dengar? Cuba respon sikit. Saya nak tengok ni ke dah tidur dah ni, kan. Dah 12.30 dah ni, kan. Ada 33 orang lagi ni hidup lagi ke dah syahid, dah wafat dalam mimpi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang lagi kan ni? Saja tanya dulu, kan. Takut tak ada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah. Okey, Tuan Hussein benar. Okey lah tu, insya-Allah. Baik. Faslun. Pernah dengar daripada kitab lain ke? Pernah dengar daripada Safinah? Kalau pernah dengar daripada kitab lain, kitab mana? Ada sebenarnya dalam kitab Jawi ada.
Oh, ada orang lagi insya-Allah. Dan kitab jawi kita ada. Dalam antaranya ialah dalam Hidayatus Sibyan. Antara kitab yang bagus sebenarnya dalam kitab jawi kita yang kalau kita nak belajar ialah kitab Hidayatus Sibyan. Kitab yang sangat bagus. Dia menggabungkan sedikit akidah dan juga sedikit tasawuf. Akidah di depan, tengah-tengah fiqh dan akhirnya dia bawa tasawuf. Dan kitab tu sangat baguslah. Saya tengok kitab tu satu level mungkin kurang sikit daripada Hidayah Sibyan. Itulah. Betul lah tu. Okey, kalau dah mengaji tu okey lah. Dah mengaji Hidayatul Sibyan. Hidayatul Sibyan lebih detail lah daripada kitab Safinah ni. Sebab dia level Muqaddimah Hadramiyah dah. Dia dah level Muqaddimah Hadramiyah. Okey. Tapi tak apa, kita baca. Ada 16 syarat. Apa dia? Antaqa'a. Pertama, antaqa'a halatul qiyam fil fardi. Pertama, takbiratul ihram mestilah berlaku dalam keadaan berdiri. Mesti ketika kita berdiri. Jangan ketika duduk tengah nak berdiri tu kita Allahu Akbar kan. Tak. Dah berdiri tegak baru takbir. Okey, dah berdiri tegak baru takbir. Okey. Yang kedua, wa an takuna bil arabiyyah. Mestilah dilafazkan dalam bahasa Arab. Tapi yang ni kalau kita tengok dalam kitab besar-besar dia akan sebutlah masalah kalau orang tu dia tak reti bahasa Arab, bolehlah terjemah. Wa an takuna bi lafzil jalalah, dia mesti dengan lafzul jalalah iaitu Allah. Okey, dia tak boleh selain dari Allah. Dia tak boleh Ar-Rahman. Dia tak boleh Ar-Rahim. Dia tak boleh Al-Jalal. Dia tak boleh Al-Muntaqim. Walaupun semua itu nama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mesti dengan lafzil jalalah, mesti dengan lafaz Allah. Dia tak boleh lafaz lain. Wa bi lafzil akbar, dan mesti dengan lafaz akbar. Dia tak boleh Allahul Azim, tak boleh Allahul Karim, tak boleh. Dia mesti Allah dan mesti akbar. Wa tartibu bainal lafzain. Dia tak boleh akbarullah, dia mesti tertib, mesti Allah dulu baru akbar. Okey. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan janganlah dia mematkan memanjangkan huruf hamzah pada lafzul jalalah. Allah. Tak boleh. Sebab bila dia mat kan, dia memanjangkan huruf hamzah pada lafzul jalalah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi istifham. Okey, dia akan jadi soalan. Okey, dia akan jadi soalan. Adakah Allah kalau dia sambung dengan akbar, adakah Allah yang maha besar? Dia jadi soalan, bukan jadi pernyataan. Sedangkan kita nak menyatakan Allah lah yang maha besar, kan? Jadi ketika itu dia bertanya soalan, maka tak sah. Okey. Wa adamul maddi ba'i akbar. Akbar, jangan akbar. Allah yang biasa panjang Allah, yang tu panjang lah. Yang tu ada khilaf, ada berapa kan? Maksimum saya rasa tak silap 14 kot. Kalau tak silap kena tengok balik dalam kitab kan. Dulu dah ada dhabit tu kan, saya tak ingat. Okey, tak silap saya 14. Tapi itu paling panjang lah. Sebenarnya tak ada panjang-panjang sangat kan? Sebab panjang-panjang ketika takbir ni dia boleh bawa was-was, makruh. Panjang ketika takbir intiqalat daripada sujud nak bangun kepada rakaat, itu memang sunat panjangkan. Sebab apa? Supaya pergerakan kita tu tidak sunyi daripada zikrullah. Itu memang disebutkan sunat memanjangkan Allahu Akbar sampai berdiri kan. Daripada sujud tu sampai berdiri tu sunatlah memanjangkan. Tapi ketika takbir sunat pendek. Okey, ketika takbir sunat pendek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi jangan panjangkan, matkan lafaz ba pada huruf ba pada akbar. Sebab apa? Dia akan jadi maksud dia lain, berubah maksud, jadi gendang kan. Wa alla yushaddidal ba, dan jangan tasydidkan ba. Wa alla yazidal wawan wa sakinatan aw mutaharrikah baina kalimatain. Jangan tambah waw yang sakinah atau mutaharrikah, waw mati ataupun waw yang berbaris antara dua kalimah tersebut. Antara Allah dan akbar tu jangan tambah. Sama ada Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Ada wa kan, wakbar tak boleh. Okey. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Jangan wallahu akbar pun tak boleh juga kan, sebelum lafaz Allah tu tak boleh juga. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan jangan waqaf, jangan berhenti antara dua kalimah takbir itu, sama ada waqaf yang panjang atau waqaf yang pendek. Okey.
Okey, jangan waqaf. Jangan waqaf Allah wa akbar. Kecuali dia semput lah. Ni ada orang semput kan. Jadi tak ada apa, dia waqaf kan. Waqaf panjang yang mana nampak waqaf panjang batal. Waqaf pendek yang ada niat memutuskan pun batal juga. Wa yusmi'a nafsahu, dan dia mendengar diri dia jami'a hurufiha, seluruh huruf-huruf takbir itu. Wa dukhulul waqti fil muaqqati, dan telah masuklah waktu bagi solat yang berwaktu lah ketika dia takbir. Jadi kalau dia takbir sebelum masuk waktu, contoh Zuhur 1.20, 1.19 dia takbir, tak sah takbir dia. Wa iqa'uha halal istiqbal, dan jatuhlah takbir tu ketika dia sedang menghadap kiblat. Jadi kalau dia tengah berpusing tu, dia on the way nak menghadap kiblat, tapi dia kiblat sini, dia takbir sini, Allah Allahu Akbar, tak boleh. Dia menghadap baru Allahu Akbar. Okey. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan janganlah yukhil, okey, janganlah dia cuaikan, jangan tidak mencuaikan walaupun hanya satu huruf daripada huruf-huruf takbir. Wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam, dan mentakhirkan, melewatkan takbir makmum daripada takbir imam. Maksudnya makmum dia tak boleh takbir sebelum imam dia habis takbir. Maksudnya imam habis bar baru dia boleh Kalau imam Allah, dia pun dah angkat Allah, angkat je kan, kita sebut angkat kan. Maksudnya dia dah Allah, tak sah gitu. Okay, tak sah, jemaah tak sah, semayang dia pun tak sah. Okay, dia niat jemaah kan, solat dia tak sah. Okay, dia kena habis imam bar baru dia bertakbir. Okay, selesai. Jadi itu dia syarat-syarat dalam al-Fatihah pula, dalam takbiratul ihram. Okay, syarat-syarat dalam takbiratul ihram. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat Fatihah. Okay, syurutul Fatihati 10, ada 10. Okay, insyaAllah kita berhenti dekat Fatihah ni lah. Okay, kita habiskan dulu Fatihah ni, kemudian kita berhenti dekat tasydid dia. Apa? Pertama, tertib. At-tartibu, mesti tertib lah, kena daripada bismillah, kemudian alhamdulillah, Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, tu kena ikut tertib. Kalau tak ikut tertib tak sah. Okey, wal muwalat, berturut-turut. Dia maksud berturut-turut ni kita kadar ambil nafas je. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, cantik juga ni kan masjid ni punya awning. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tu tak sah, kena ulang balik lah. Okey, sebab apa? Tidak berturut-turut. Wa mura'ati hurufiha, wa mura'atu hurufiha, dan meraihkan, jaga semua huruf-huruf dia. Ada berapa huruf-huruf di dalam Fatihah? Ada 156 termasuk tasydid. Wa mura'atu tasydidatiha, meraihkan tasydid dia. Tasydid ada berapa? Tolak huruf, ada tasydid ada 14. Okey, tasydid 14. Tapi total semua huruf dan tasydid ada 156 huruf. Wa alla yaskuta saktatan tawilah, jangan dia diam saktatan tawilah, diam yang panjang. Wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah, dan jangan pendek pun jangan, kalau dengan niat untuk memutuskan qiraah. Kalau dia berhenti pendek dengan niat memutuskan qiraah, maka bacaan tu batal, dia kena ulang daripada bismillah balik. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, malah nak baca Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu dia sambung, tapi dia dah ada niat tak nak baca, walaupun sekejap macam tu, batal, dia kena ulang dari bismillah balik. Tapi kalaulah panjang, memang batal lah, walaupun tak ada niat untuk memutuskan, batal juga. Okey, batal Fatihah lah, bukan batal semayang, batal Fatihah, dia kena ulang balik Fatihah tu. Wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca semua ayat dia. Wa minha, dan di antara ayat-ayat yang Fatihah ni ada 7 ayat. Daripada salah satu daripada 7 ayat itu apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita mazhab Syafi'i, bismillah itu syarat. Syarat sah Fatihah.
Jadi dan dia kita kira sebagai apa? Kita kira sebagai salah satu ayat. Sebab itu kalaulah orang tak beriktikad bahawasanya Bismillah itu ialah salah satu daripada ayat surah Fatihah, maka di sisi kita mazhab Syafi'i, solat dia tak sah. Walaupun dia baca, tetapi solat dia tak sah. Apatah lagi tak baca kan. Ni ada sebahagian orang Melayu, dia pergi Mekah tapi dalam keadaan jahil. Pergi Madinah, dia dengar ulama Mekah Madinah, imam Mekah Madinah tak baca Bismillah, jadi dia balik Malaysia, dia tak baca Bismillah juga. Jadi ini orang yang jahil, dia tak faham bahawasanya orang kat Mekah tu mazhab lain, kita di Malaysia ni mazhab lain. Mereka punya mazhab memanglah mengatakan Bismillah tu tak wajib, dan dia bukan satu ayat daripada ayat Fatihah. Kita di Malaysia kita berpegang dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan berserta dengan dalil bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada ayat-ayat surah Fatihah. Jadi ni ada banyak orang kan, dia balik dia pergi jahil kan, tak mengaji. Jadi dia suka tiru-tiru. Ni sama jugalah orang yang tiru-tiru bacaan Imam Mekah kan, sengau-sengau, tajwid lari kan. Dia nak tiru sengau tu kan. Dia bukan nak tiru tajwid tu. Okey, so ni masalah lah. Okey, orang tak faham prioriti. Baik. Wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Dan jangan ada lahan. Lahan ni apa? Kesalahan dalam bacaan. Salah dalam bacaan ni dia ada dua, lahan jali dan lahan khafi. Okey, lahan khafi dia tak batalkan bacaan. Tak. Yang maksud di sini lahan jali yang mana mukhil bil makna, yang merosakkan bacaan. Jadi ni ada satu buku yang saya suka cadangkan. Sebenarnya dalam kitab fiqh ada je sebut, tapi ada buku yang dia khususlah cerita masalah-masalah ni. Antaranya ialah buku Ustaz Hazri, Ustaz Hazri Al-Bindani hafizahullahu ta'ala, yang mana Ustaz Umar kita, Maulana Umar Abdul Aziz kita, baca kitab beliau Arba'un Khairiyah tu. Tak silap saya Arba'un Khairiyah tu Ustaz Hazri punya, kalau tak silap saya lah, Ustaz Hazri Bindani kan. Jadi Ustaz Hazri Bindani ni dia ada satu kitab Tahsin Al-Fatihah, buku warna merah, cetakan Galeri Ilmu kalau tak silap saya. Buku tu nipih je tapi buku tu sangat bagus. Di situ diterangkan kesalahan yang mana yang membatalkan, kesalahan mana yang tak batal. Kalau kesalahan tu contoh kurang dengung, kurang panjang, kurang mat kan, kesalahan macam tu, kurang sengau. Okey. Jadi yang tu dia khafi lah. Dia dipanggil lahan khafi. Okey, dia tak batal semayang, tak batal. Fatihah tak batal. Okey, so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau salah tu berubah baris, ada berubah baris yang berubah makna, ada berubah baris tak berubah makna. Kita tengok. So berubah baris yang merubah makna tu masalah lah, itu batal lah. Batal, dia kena ulang balik. Okey, so salah, dosa. Okey, sebab tu kena jagalah baris-baris tu, ataupun ubah huruf. Ubah huruf tu lagilah kan, masalah juga. Tapi kadang-kadang ada jenis yang mana huruf dia tu dipanggil apa, huruf tu huruf yang adik-beradik. Huruf tu dia macam huruf kembar kan, huruf adik-beradik. Jadi yang tu ada sebahagiannya dimaafkan. Kan, dia sebahagiannya dimaafkan. Sebab apa? Sebab susah nak bezakan. Jadi benda-benda ni kita kena tengoklah, dia ada dia punya explanation dan kitab-kitab yang lebih besar insya-Allah. Okey, wa an takuna halatul qiyam fil fardi. Dan mestilah baca bismillah ni ketika berdiri dalam solat fardu. Di sini kita faham macam mana, macam ni. Kalau ada orang yang jenis dia solat duduk, tapi ada sebahagian daripada waktu dia berdiri. Okey, contohnya orang ni dia memang sakit, dia tak boleh duduk berdiri lama-lama, tapi dia boleh berdiri. Jadi dia wajib solat berdiri mula-mula. Ketika mula solat, ketika takbir tu kan kita sebut syarat takbir ketika berdiri. Jadi takbir dia kena dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam masa, contoh dia tak boleh berdiri lama, contoh maksudnya dia boleh berdiri seminit je, lebih seminit dia dah tak boleh diri, dia kena duduk. Okey, so dalam seminit tu dia kena wajib berdiri. Ni dipanggil al-maisur la yasqutu bil ma'sur, ni kaedah. Okey, maksudnya benda yang senang tidak ditinggalkan dengan sebab benda yang susah. Yang senangnya ialah berdiri seminit, yang susahnya lebih dari seminit. So yang seminit itu dia still kena berdiri. Jadi dia kena takbir ketika berdiri, pertama. Yang kedua, ketika berdiri itu juga dia kena baca Fatihah. Kalau dia tak baca Fatihah, solat dia tak sah.
Sebab dia ada kesempatan untuk berdiri, maka dia kena baca Fatihah tu dalam keadaan berdiri. Sebab syarat antakuna halatal qiyam fil fardi, kena baca Fatihah ketika mana berdiri. Dan dia dapat keadaan berdiri tu, dia dapat, bukan tak dapat langsung dalam seluruh solat dia. Jadi dia mesti berdiri ketika membaca Fatihah. Kalau dia boleh baca Fatihah sebahagian saja ketika berdiri tu, kemudian dia dah tak larat, tak apalah. Tapi kena adalah sebahagian Fatihah tu yang dalam keadaan berdiri. Okey, ni kena ambil perhatian bagi orang-orang yang solat atas kursi ataupun solat duduk lah. Wa an yusmi'a nafsahul qira'ah, dan mestilah dia dengar bagi diri dia sendiri akan bacaan dia lah. Wa alla yatakhallala dhikrun ajnabi, dan janganlah diselangi antara Fatihah tu dengan zikir ajnabi, zikir yang luar daripada sembahyang. Maksudnya contoh orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah kan, orang tu ucap alhamdulillah, ataupun dia bersin kemudian dia ucap alhamdulillah. Jadi itu zikir ajnabi, zikir luar sembahyang. Jadi dia akan membatalkan surah Fatihah tu, dia kena ulang balik dari awal. Okey, contoh dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, acung alhamdulillah. Kan. Jadi dia tak batal sembahyang sebab benda tu masih lagi dalam zikir dan bahasa Arab kan. Tapi Fatihah dia tu batal sebab zikir itu bukan zikir solat. Zikir itu bukan zikir solat. Jadi dia kena ulang balik daripada bismillah tadi. Okey, itu maksud dia. Tapi kalau zikir tu zikir solat, contohnya imam baca kan, amin kan imam, tu tak apalah, tu boleh, tak ada masalah. Jadi itu syarat Fatihah. Okey, faslun tashdidatul Fatihah wallahu taala alam. Jadi itu saja pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.